berkenaan manhaj Ahlussunnah Jemaah. Bab yang kelima, keistimewaan Ahlussunnah wal Jemaah dalam akhlak dan pendekatan berdakwah mengajak kepada pegangan as-sunnah. Ya. Ini dia punya yang fact sheet ya. Baik. Kita baca 5.1. Ini dasar dia. Ahli sunnah wal jamaah adalah sebaik manusia untuk manusia. Itu basic. Sebaik manusia untuk manusia. Maka dengan sebab itu kita kena maintain. Sebab Allah SWT kata apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang diturunkan kepada sebaik-baik umat yang diturunkan kepada manusia. Jadi kita kena maintain. Jangan kata kita banyak, saya rasa kadang-kadang kegopohan, kegairahan dakwah sunnah tu, kita tak maintain akhlak yang baik ataupun hubungan yang baik dengan awam, orang lain yang belum dapat kesedaran, yang itu semua-semua kita tak maintain. Apatah lagi bila kita diserang, diserang, katalah sesat lah, wahabi lah, macam-macam lah, kita melenting. Dalam istilah sekarang ni saya kata kita kena bertindak sebagai profesional, cara profesional dalam kita ni. Sebab saya rasa ahli sunnah jemaah dia ni cukup profesional, cukup beretika. Ya. Sebab kalau kita dah hilang emosi kita ataupun terlalu emosi berkenaan tu, kadang-kadang kita hilang pertimbangan yang rasional untuk menggerakkan dakwah sunnah ni kepada ummah. Ya. Jadi ini adalah kerana mereka adalah penanggung warisan para nabi dari kedua sudut ilmu dan amalan. Maka dengan sebab itu kita harus contohi kan uslub para nabi, para anbiya, pada rasul dan para sahabat. Sebab tu Datuk Zul tunjuk pada saya tadi salah satu jazakumullah khair untuk pengajian yang buat di sini lah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kitab ni saya tengok yang terjemah cukup hebat, sirah Rasulullah SAW. Ya? Buku tu sebenarnya adalah dia menang hadiah di Muslim World League, Rabitah Alam Islami, yang cukup bagus sebab dia dah tapis segala Israiliyat dan kisah-kisah yang daif, riwayat daif dia tepikan. Itu dia menang. Itu bagus pengajian sirah. Oleh itu kita dapati bahawa hasil yang paling disanjung daripada amalan zahir dakwah para nabi ialah akhlak yang mulia. Sebab saya banyak ke depan ke sini, kadang-kadang kita terlalu jangan nampak terlalu angkuh pula dalam dakwah kita. PR kita kena bagus. Dari segi maksudnya situ kita kena profesional dalam tindak tanduk kita. Termasuk sikap pengasih, penyayang, lemah lembut, adil, amanah, berhikmah, tabah dalam menghadapi fitnah serta cumuhan, sabar dalam ujian berdakwah dan seterusnya. Firman Allah SWT, ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wa mau'izati hasanah wa jadilhum billati ahsan. 3 level. Hendaklah kamu mengajak ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Lepas tu peringatan yang baik serta berbalah mereka dengan perbalahan yang baik. Kita bukan nak menang pertandingan apa-apa sini. Kita buat kerja lillahi ta'ala. Itu dakwah sunnah penting. Ya. Kadang-kadang kita nampak orang muda kadang-kadang kasar. Kasar dari segi ini. Kemudian ahli sunnah berjamaah sentiasa berpandukan Al-Quran dan sunnah sebagai dasar setiap perhubungan sesama mereka atau pihak lain. Kita tidak ada
apa kepentingan peribadi, kita dengan kewangan, kita dengan bisnes, kenapa tak ada. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah, wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmal al-iman. Sesiapa yang terasih kerana Allah, marah kerana Allah, beri kerana Allah, melarang kerana Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Itu dasar dakwah kita. Nampak? Daripada manhaj kepada akhirat, kita pergi kepada uslub dakwah. Ilmu agama ni sama je. Zaman Rasulullah SAW, dia mengajar para sahabat, dia tak ada usuluddin, akidah, syariah, dakwah semua tak ada semua. Ini bila dah timbul macam universiti-universiti apa semua nak mengajar tu, kita kompartmentalkan untuk senang dipahami. Tetapi ilmu-ilmu ni mesti dikaitkan. Ya, sebab tu kalau mengaji banyak dalam kitab akidah ni, saya ada kemukakan kaedah-kaedah usul kawaid fiqhiyah, kawaid fiqh untuk hukuman dalam akidah. Sebab tu kalimah fiqh ni sebenarnya ialah faham. Fiqh adalah faham, ya. Sebab dalilnya ialah Rasulullah SAW kata apa? Man yuridullahu bihi khairan fayufaqihuhu fid din. Ini dalam Sahih Bukhari. Sesiapa yang Allah hendak baginya kebaikan, fayufaqihuhu, maka diberikan kefakihan. Fiqh ni ialah kefahaman. Asal fahaman, tapi fayufaqihu fid din, maka diberi kefahaman fiqh dalam agama. Kalau Allah Ta'ala nak kepada kita kebaikan, dia give you proper understanding. Hidayah tu. Pada kita, masyarakat Melayu dululah, sekarang Alhamdulillah berubah, fiqh tu, fiqah lah, syariat tak. Sebab tu sebenarnya dalam, kalau kita mengaji lebih luas lagi, kita dapati kita ada fiqh syariat. Yang kita masukkan fiqah ni, fiqah syariat. Kita ada fiqh dakwah. Fiqh dakwah, cara berdakwah. Fiqh sunnah, fiqh sirah. Daripada sirah tu kita istimbatkan hukum-hukum dakwah, hukum ini semua sekali fiqh sirah. Tapi yang paling penting sekali, yang jarang, bukan jarang maksudnya dalam piramid tu jarang-jarang, kadang-kadang tu lain. Melawak sikit lah. Yang jarang sekali kita keluarkan Nusantara ialah fiqh apa? Fiqh al-aqidah. Padahal fiqh yang paling penting selain daripada fiqh dakwah, fiqh sunnah, fiqh sirah, fiqh syariah, yang paling penting ialah fiqh al-aqidah. Fiqh akidah lah hukum hakam akidah. Sebab hukum hakam dalam akidah menetapkan seorang tu masuk syurga atau tidak. Menetapkan bahawa sama ada Islam atau kafir. Menetapkan sama ada dia munafik atau tidak. Menetapkan dia zindik, mulhid, musyrik. Adakah dia dalam golongan 72 ataupun dalam golongan 73, satu daripada 73. Fiqh al-aqidah cukup penting. Ahli sunnah wal jemaah sentiasa memelihara keutuhan jemaah dengan mewajibkan ketaatan dalam perkara yang makruf. Sabda Rasulullah SAW, man faraqa al-jamaah, selalu kata tafriq, perpecahan-pecahan itu. Ni, kalau ikhtilaf tak apa, khilaf tak apa. Man faraqa al-jamaah fa innahu yamutu maitata jahiliyah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dan Ahmad. Sesiapa yang berpisah, meninggalkan jemaah, sesungguhnya ia mati dalam keadaan jahiliyah. Serius ya? Sebab tu saya tekankan antara manhaj yang berat ialah perpaduan. Memang betul pun kalau ummah berpecah belah, macam apa cerita apa
kambing dengan musang. Kan? Kalau berpecah belah, musang boleh serang. Boleh makan kambing. Kalau dia buat satu bulatan circle dia jaga, musang tak boleh masuk. Sekarang kita tak. Kita tahaluf sana, tahaluf sini. Saya tak nak masuk cerita tu. Baik yang belah sini, baik belah situ. Tahaluf semua. Sebenarnya, nanti sekejap saya tunjuk satu slide lagi. InsyaAllah kalau sempat. Dalam bab al-wala' wal bara'. Dalam masalah tahaluf tu ada syarat-syaratnya. Kriteria-kriteria. Benda yang boleh kita tahaluf, benda yang tidak boleh kita tahaluf. Tahaluf maknanya bekerjasama lah. Sama ada dengan puak yang bukan Islam ke, parti bukan Islam ke apa semua, itu ada kriteria-kriteria yang tertentu. Ya? Baik. Ahli Sunnah wal Jamaah memikul penuh amanah dari sudut ilmu. Mereka mempraktikkan ilmu yang benar dan hak dengan penuh keteguhan dalam setiap amalan, berdakwah, berjihad, beribadat dan muamalat. Ilmu ni penting. Mana-mana saja dakwah as-sunnah, saya tengok, Allah yarham sahabat saya, Dr. Jihad Bunga Tanjung, Jihad Muhammad, pengasas dengan saya Madrasah Islahiyah di Yala. Ya. Dia pun dah meninggal dunia, Dr. Jihad. Dia PhD pakaian hadis. Sekarang saya ambil alih sebagai pengerusi di sana, di Yala. Dia pun kata, dakwah sunnah yang berjaya, share dulu, di belakangnya ialah gedung ilmu. Sebab apa? Dakwah sunnah yang ni dia mesti K-base, knowledge base. Kalau kita compare dengan apa? Ekonomi base. Ni kita kata knowledge base. Sebab tu saya kata jazakallah khair kepada lujnah ataupun komiti pada Tibian. Ni institusi ilmu mesti ada, majlis ilmu mesti ada. Tak boleh cerita sana sini saja, tak ada. Basic tu mesti ada, solid tu. Dia punya tapak. Kan ceramah-ceramah sana betul kesedaran banyak, tetapi pengajian ni tambah kitab. Kalau macam saya, wallahualam lah, sebab lagi pun saya sibuk kadang-kadang berniaga, kadang jaga sekolah. Tapi saya ni agak reluctant ataupun agak, kalau ajak ceramah-ceramah kat masjid tu, saya tak berapa minat sangat. Saya lebih suka 40-50 yang ada sini daripada 400-500. Sebab ini sabit dan kita ada rujukan kita apa yang kita cakap. Dan daripada 40 ni boleh jadi pengaruh kita pada 40,000 insya-Allah. Ya, sebab kita sabit dan betul. Baik. Jadi memikul ilmu yang benar. Sebab tu dalam surah Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Adakah kamu mengajak orang membuat kebaikan sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri, padahal kamu telah membaca Alkitab atau Quran tu? Bukankah kamu orang yang berakal? Ahli Sunnah wal Jamaah secara umumnya saling bekerjasama, bantu-membantu serta bermaafan atas kelemahan atau kesilapan antara satu sama lain. Ini basic. Ini penting. Kita kena selalu kerjasama, bantu-membantu, bermaaf-maafan, sebab kita buat silap. Give and take. Give and take atas kelemahan atau kesilapan antara satu sama lain. Sebab tu saya kata, jangan kita kata mistake. Memang kita buat mistake, kesilapan. Kadang-kadang saya kata shortcomings. Dalam bahasa Arab, shortcoming masa apa? Kita kadang-kadang tak, macam saya kata, tak dapat peluang. Kadang-kadang kita rasa kita dah ikut pengajian sunnah, tetapi kita tak dapat cara manhaji. Dah belajar dah hadis apa semua sekali, tapi secara komprehensif tak dapat kuliah manhaj. Jadi tak dapat perspektif teropong yang menyeluruh untuk menjadi bahan guideline, garis panduan untuk kita kerja. Pun jadi macam tu juga. Jadi kita cuba tambah je. Kita ni masih dalam peringkat stage permulaan dakwah, masih. Sebab kalau kita tengok di luar sana kan, orang yang betul-betul cuba meninggikan martabat dakwah sunnah kat Malaysia ni saja, tak usah kira negeri lain lah kan.
5% pun tak ada. 1% pun belum tentu lagi. Kan? Cabaran dia kuat. Jadi kita kata apa? Kita kena meraihkan tu. Cara ini dapat menyesuai atau mengkompromi hakikat wujudnya kumpulan, parti, pembawaan, pengistihadan tertentu di kalangan umat. Bahkan yang asalnya ialah kesemua adalah dalam lingkungan jemaah, umat yang satu, iaitu ahli sunnah wal jemaah. Adalah amat penting supaya dijauhi sifat atau tindakan gopoh. Gopoh, setengah kumpulan yang cepat menuduh atau menyesatkan antara satu sama lain. Itu saya kata, saya pun sendiri dengan WhatsApp baru ni, pak, ini apa pula, inilah, itulah, ini. Belum dengar habis lagi, dah bantai dah. Ahli sunnah jemaah bukan macam tu. Dia cuba raikan dulu. Kita kerja kita ialah nak masukkan orang dari Islam, bukan nak jauhkan. Rasulullah SAW kata apa? Qaribu wasaddidu, yassiru wala tu'asiru. Perdekatkan, kan? Dan qaribu wasaddidu, tutup menutupi. Kalau jalan tu banyak lubang, kita tutup. Kelemahan-kelemahan saudara-saudara kita tutup. Cuba perdekatkan. Lepas tu yassiru wala tu'asiru, pemudahkan, jangan menyusahkan. Kan? Kita cuba. Sebab tu tadi satu soalan datang, kata macam mana kita dah banyak tu nak buat ni tu dengan apa saudara kita, dengan ikhwah kita, dengan itu, dengan ni semua tak faham. Macam mana ustaz? Itulah kita kena cari cara yang paling sesuai pada saya, cara yang profesional sikit. Mungkin mula-mula kita kena bagi faham manhaj dulu. Daripada kita faham benda-benda yang sampingan, kita bagi faham dulu. Sebab tu saya banyak macam di sekolah, saya tak tekankan sangat budak-budak tafsir dulu. Saya tak tekankan pelajaran hadis dulu. Saya tekankan ilmu, saya panggil ilmu alat untuk memahami agama. Ilmu alat untuk memahami agama. Apa dia? Nombor satu, ilmu alat, bahasa Arab, kunci dia mesti ada. Kedua, ilmu cara nak tafsir. Bukan ilmu tafsir, bukan tafsir Quran. Cara tafsir. Asbabun nuzul dia, nasah mansukh, apa semua sekali macam-macam. Lepas tu ilmu nak mentafsirkan hadis, penilaian hadis. Tengok dulu sahih ke, maudhu' ke, dhaif ke, boleh pakai macam mana. Itu dulu usul hadis. Dan ketiga-tiga ni rangkumi, tiga ilmu ni, cara nak keluarkan hukum, iaitu usul fiqh. Cara, teknik dia. Sebab tu kalau datang satu ayat Quran, setiap cara tafsir ni ada kaedah-kaedah dia. Kalau tak nak menilai hadis ni, ada kaedah-kaedah dia. Lepas tu bahasa Arab ada asli dia. Lepas tu kumpulkan ni, cara nak keluarkan hukum berdasarkan pada tiga ilmu alat ni. Jadi kalau orang datang bawa satu Quran, seorang bawa, 3 orang bawa, 10 orang bawa, 10 kali 10, 20 orang, 50 orang, 100 orang bawa pendapat, kita tengok dengan ilmu alat cara tafsir yang betul. Yang itulah kita terima. Ya? Itu saya panggil ilmu alat yang saya tunjuk lagi dengan detail tu. Cara ini dapat menyesuai, bahkan yang asalnya lah kesemua adalah dalam lingkungan jemaah umat yang satu, iaitu Ahlussunnah wal Jemaah. Okey, lepas tu Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-Maidah, ta'awanu 'alal bir wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kenalah kamu kerjasama atas kebaikan dan takwa, janganlah bekerjasama atas kemaksiatan dan permusuhan. Ahli Sunnah wal Jemaah atau ini silap ni 5.6 ni. Ahli Sunnah wal Jemaah bekerjasama atau bermusuhan atas dasar agama, bukan atas dasar selain daripada itu. Seperti kemaslahatan peribadi, kumpulan, tarikat, kabilah atau pembawaan tertentu, atau politik pun sama jugalah, atau bisnes pun sama juga boleh masuk dalam tu. Ini adalah untuk menjauhi masalah buta fanatik. Ya, fanatism. Oleh itu dijauhi sifat menguji orang lain dengan menyucuk mereka supaya saling tuduh-menuduh, bertengkar dan bermusuh.
yang membawa kepada fitnah, kefasadan, perpecahan dan akhirnya kehancuran. Ini yang paling ketara sekarang ni ialah dalam social media. Cukup payah nak kawal. Cukup payah nak kawal. Jadi firman Allah SWT dalam surah Maidah, saya baca makna dia. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya tidak mereka memfitnahkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian kritik. Ini relevan zaman sekarang, kritik. Kita boleh kritik, tapi cara dia, Ahli Sunnah wal Jamaah berkritik dan berbincang dengan cara positif. Ya, kalau sama-sama Islam kena cara ukhuwah, persaudaraan. Ya, dalam masalah keilmuan atau ilmiah dan amalan atau pelaksanaan dalam suasana persaudaraan sesama mereka. Cara penyelesaian muktamad jika terdapat apa-apa perbezaan pendapat ialah dengan merujuk kembali kepada manhaj as-salaf salih berpandukan arahan Allah SWT. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu terdapat perselisihan dalam satu perkara, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, As-Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi itu adalah keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Keistimewaan kita dalam akhlak dan pendekatan berdakwah, mengajak kepada pegangan sunnah. Itu menjawab soalan yang tadi, Syekh. Sebahagian daripada itu. Kita ada keistimewaan kita untuk berdakwah, gunakan hikmah. Kemudian dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya dalam kitab-kitab perbandingan antara agama, ya, terdapat tajuk-tajuk, subjek, topik-topik yang membezakan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan manhaj golongan lain. Tapi tajuk-tajuk utama yang diperbahaskan ialah selalunya kita tengok dalam kitab-kitab berkenaan sifat Allah, kalam Allah bukan makhluk, Quran, qada qadar, melihat Allah, definisi iman, ada beza. Antara golongan-golongan ada beza. Sektor kubur ada juga perbezaan antara manhaj-manhaj golongan-golongan lain. Masalah ta'rif iman. Ada banyak orang bila kita tanya ta'rif iman, apa dia definisi sekali lagi? Apa itu iman? Dia kata membenar dalam hati. Kalau kita takrifkan iman membenar dalam hati, maksudnya syaitan tu beriman. Syaitan dia beriman. Fa bi izzatika, saya cakap tu dengan demi ni tu mah. Tapi dia ingkar dari segi perbuatannya. Dia tak nak tunduk sujud kepada Adam. Jadi definisi iman pun kena betul. Ramai orang kata, apa tu iman? Iman tu benar dalam hati. Salah. Kalau kata membenar dalam hati sahaja tak ada iman, samalah iman dia dengan syaitan. Jadi nanti kita tengok dalam bab ni, bab Islam, iman dan ihsan, basicnya, dasarnya iman tu paling kurang mesti ada 3. Satu, membenar dalam hati. Kedua, menjemput dengan lidah. Kena sebut dengan lidah. Mana saya tahu kamu Islam tak Islam? Kena declare. Macam juga ada benda yang dalam ibadat yang mesti dilafazkan, wajib lafaz. Kalau tidak, tak sah. Satu, iman. Kedua, misalnya akad nikah. Mana boleh kahwin dalam hati? Kenapa aku terima nikahnya sekian itu? Kena sebut. Sebutan tu mesti ada. Benar dalam hati, menyebut dengan lidah dan beramal dengan anggota badan. Kalau benar dalam hati, sebut dengan lidah tapi tak beramal dengan anggota badan, apa gunanya? Syok saja tapi tak pergi kahwin, tak akad nikah, tak guna. Misalnya, ya. Jadi membenar dalam hati, menyebut dengan lidah dan
beramal dengan anggota badan. Ini mesti ada. Sebab tu saya pernah menghadiri satu perbahasan untuk Syekh saya sini dan diketuai oleh Syekh Muhammad Qutub, satu perbahasan PhD di Universiti Mukura, berbincang berkenaan tajuk ni. Syekh Muhammad Qutub dia kata apa? Mustahil, saya ingat lagi kata dia, mustahil bagi agama langit dan bumi. Langit bumi dia Allah lah. Agama langit dan bumi ni satu definisi iman tanpa amal. Kan? Mustahil bagi agama langit dan bumi ni satu definisi iman tanpa amal. Mesti membenar dalam hati, menyebut dengan lidah dan beramal dengan anggota badan. Itu mesti. Seksa kubur ada perbezaan tu antara grup-grup lain. Lepas tu tidak mengkafir pembuat dosa besar. Kita tidak, tapi kalau Khawarij pembuat dosa besar dah kafir. Khawarij yang banyak sekarang ni bertempat di mana? Di Oman. Oman. Lepas tu sumber ilmu yakin. Ni macam saya cakap tadi lah, batin tak batin tu semua tu. Kenabian atau kerasulan, takrif Nabi, takrif Rasul pun ada berbeza antara firqah-firqah akidah ataupun mazhab-mazhab akidah ni ada beza. Kita bukan cakap kenaan mazhab fiqh, kita bercakap 73 yang Rasulullah SAW tu, 73 mazhab dalam akidah, para sahabat dan ahli bait. Ini banyak khilaf sekali ialah Syiah. Dia kata wajib imam tu terus daripada keturunan Rasulullah SAW saja. Kemudian keramat wali Allah, masalah syafaat dan lain-lain lagi. Ini dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi untuk perbezaan tu, macam saya cakap tadi, saya ulang tadi, kita kena tengok perbezaan manhaj, iaitu lampiran A muka surat 35, lampiran B 35 dan 36, lampiran A, lampiran B. Lampiran A ialah perbezaan ahli sunnah dengan perbezaan ahli tasawuf tarikat. Bukan tasawuf yang biasa tak. Tasawuf tarikat ke atas tu dia, ahli tasawuf dalam braket tarikat. Kemudian lampiran B, keterangan mazhab-mazhab di dalam masalah adakah amalan anggota badan termasuk dalam definisi iman. Ini perbezaan. Terdapat dua bentuk ekstremis, muka surat 37. Mazhab ahli sunnah wal jamaah ialah mazhab sederhana atau pertengahan. Perbezaan pertengahan tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau sebelah kiri golongan Murji'ah, Karamiyah, Jahmiyah. Kalau belah kanan ekstrim yang keras ialah Khawarij dengan Mu'tazilah. Kita ambil satu contoh. Kalau ahli sunnah wal jamaah pertengahan, misalnya keimanan manusia berbeza dalam hati masing-masing. Kalau dalam sebelah kiri Murji'ah, Karamiyah, Jahmiyah, keimanan manusia semuanya sama, tidak ada beza. Nampak? Bezanya manhaj. Manhaj pada mazhab Murji'ah, Karamiyah, Jahmiyah. Kalau sebelah kanan pula Khawarij, Mu'tazilah, ekstrim lain pula dia kata keimanan manusia semuanya sama, tak ada beza. Jadi itu bab definisi iman saja tu, belum yang lain. Maksudnya saya kata sekarang ni ialah perbezaan manhaj antara mazhab akidah, bukan mazhab fiqh. Kita tak bincang dalam tu. Itu satu contoh, dan lain-lain lagi kena baca. Lampiran C, ini perbezaan kepercayaan etikad antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan manhaj golongan Syiah. Kena baca. Perbezaan dari sudut akidah tauhid, dari sudut para sahabat, dari sudut melihat Allah, dari sudut Al-Quran Karim. Apa kata Ahlussunnah, apa kata Syiah. Kadang-kadang manhaj akidah berkenaan Ahlussunnah dalam Al-Quran sendiri pun kita tak faham. Manhaj kita sendiri. Tengok-tengok yang kita faham ialah Syiah. Misalnya, kena baca balik, tengok balik, perbetulkan balik. Tu yang saya kata ni, bezanya apple to apple. Kemudian dalam hadis besar bezanya. Besarnya beza. Dalam fiqh, dalam syariat dan hakikat,
dalam taqiyah, dalam keimaman, dan ketua negara. Lepas tu ada lagi muka surat 44 dalam perkara gaib, dalam muka surat 45 kerabat Rasulullah SAW, dalam kesetiaan al-wala. Ya, itu yang kita senarai yang penting. Sebab itu saya pernah pada awal 90-an diajak untuk berhujah oleh sahabat-sahabat di Fakulti Akademi Islam, di Akademi Islam di Universiti Melaya. Saya tak tahu. Saya balik Mekah cuti, pakai jubah saya, naik saya punya Volvo 244 tu, adik ipar saya tolong bawa pergi untuk berdebat forum. Kenan rupanya antara, saya dapat tahu rupanya masalahnya lah antara Akademi Islam yang mempertahankan kita Ahli Sunnah dengan Fakulti Sastra di UM. Kan? Ada 3 orang. Nombor 1, Profesor Mahmud Zudi. Dia hebat lah. Kan? Dia masuk, dia bercakap, sedap lah. Dia bercakap tarikh Syiah, apa tu semua sekali. Settle lah. Datang seorang hamba Allah daripada Fakulti Sastra. Saya tadi dah pesan dah, saya kata student ni tak boleh pakai kadang-kadang ni. Saya kata, semangat aja ni. Saya pesan dari Pak, kata, kau tengoklah, sekarang saya duduk kat belakang sebab dewan ni penuh, yang berdiri. Panas betul. Kan? Lepas tu saya kata, kalau tak kena gaya, saya turun, saya balik aja. Kan? Tak guna nak hujah-hujah benda ni. Tapi hamba Allah ni, panel kedua dia bangun, dia kata, kami pakai Quran, hadis tak pakai. Allah, derau dah saya punya darah. Saya kata ini dah tak boleh lari dah. Tak boleh turun dah, kena jawab. Dah jadi jihad. Tapi macam mana saya tackle? Saya tak tackle masalah Ali, Hasan, Husein, Mut'ah tu, macam-macam kita boleh. Kena Syiah ni semayang atas apa, batu lah itu ni, tak ada. Tak sempat. Budak-budak ni nak keluar hadis, Quran, hadis semua tak sempat. Sebab kalau dalam universiti, kan, saya dah biasa dah lah dulu hadiri masa zaman Abim dulu, kan, dialog-dialog apa forum tu, saya kata dia orang ni menang sorak saja. Jadi saya kena ambil hujahnya menang sorak. Saya ambil pendekatan simple saja. Saya pakai manhaj. Contoh ni, pakai manhaj. Macam nak rad, nak tolak dia. Saya kata, adik-adik, saya bulan dulu saya tak istihar kan. Memanglah saya pakai nama Ibnu Omar. Saya kata saya lah yang tulis buku Hukum Ulama Islam terhadap Syiah. Sebenarnya saya dulu tak tahu, saya pun dulu Ayatullah Ruhollah Khomeini juga. Saya dah pergi Mekah, saya belajar baru saya tahu. Saya kata, adik-adik, sebelum keluar daripada dewan kuliah ni sampai berdiri semua ni, emosi dah semua, berlawan antara dua fakulti. Adik-adik tolong ingat 3 perkara saja. Saya tembak dengan manhaj, saya tak tembak dengan mut'ah, dengan apa ni, saya tak cerita pun. 3 saja adik. Dasar prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nombor 1 adik-adik, Quran. Kalau Quran kita lain, Syiah kita lain, apa hukum dia adik-adik? Apa hukumnya adik-adik kalau kita tak beriman dengan satu huruf daripada Quran? Senyap semua. Seorang kata, kafir dia kata. Kedua adik-adik, kalau kita ada dalam hadis, satu Quran, 2 hadis. Kalau hadis, kita pakai Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Sunan Sittah, Muwatta Imam Malik, Sahih Ibn Hibban semua sekali. Kalau Syiah dia tak pakai Bukhari, Muslim, dia pakai Al-Kulaini, Nahjul Balaghah dan lain-lain, dah berbeza hadis. Apa jadi adik-adik? Sama ke kita? Islam ke kita? Ketiga adik-adik, saya kata, kita kata sahabah ni seperti Rasulullah SAW kata seperti bintang. Dan sahabah ni lah yang menjayakan Rasulullah SAW. Dengan khulafa ar-rasyidin apa semua sekali, selepas dia wafat, sampai dengan sahabat itulah dia tidak khianat, dia sampaikan pada kita Islam yang betul.
Tapi Syiah kata semua Sabah kafir melainkan 7. Ali, Hasan, Husin, Fatimah, Mikdad, Salman, satu lagi jadi kalau semua kafir melainkan 7 saja, apa jadi ada ni? Sama kita. Nampak? Saya tackle dengan manhaj, apple to apple. Saya tak cerita mut'ah, saya tak cerita letak batu sujud semua, saya tak cerita imam dia semayang dalam lubang lagi. Masalah gursidab macam-macam. Saya kata 3. Lepas tu saya kata okey adik-adik, saya gulung kat sini. Apa dia tadi? Nombor 1 apa? Barulah Fakulti Akademi Islam. Quran. Nombor 2 apa? Hadis. Nombor 3 sahabat. Lepas tu masa soalan bagi 3 soalan, semua hentam saya. 3 soalan berebut mikrofon, hentam saya. Tak apa. Lepas tu dah penggulungan nak habis. Dia kata, adik-adik, saya ingat tadi apa? Sebelum keluar dari pintu ni, ulang lagi. Simple kan. Sebab apa? Saya tackle manhaj dengan manhaj. Manhaj Syiah macam ni, manhaj ni. Tak sama kita. Tak sama Islam mana kita. Ini Islam apa? Ini Islam apa? Kalau kita nak tengok sekarang ni, saya baru terima WhatsApp sahabat-sahabat kita yang pergi baru ni, kan? Kita tengok kita baru ni apa buat haji, beza. Labbaik Allahumma labbaik. Dia kata apa? Labbaika ya Husin, labbaika ya Husin. Dah ada dalam WhatsApp. Saya terima, Datuk pun terima kan. Saya kata, apa dia? 1, dia orang kata Quran. Nombor 2, hadis. Nombor 3, sahabat. Assalamualaikum. Cara kita tackle manhaj. Maksudnya kita attack mereka melalui prinsip dasar dia. Masalah-masalah ringan ni tak usah. Begitu juga dengan golongan ahli kalam, dengan khawarij, dengan ni kita kena tackle manhaj dulu. Kita perkukuhkan kefahaman manhaj kita. Ya, yang start daripada itu. Baik. Kemudian Syiah jadual C, D. D ialah perbezaan antara ahli sunnah dan Asy'ariyah. Ini adalah ahli sunnah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah ni nak mengikut ahli kalam, ilmu kalam. Dasar kepada belakang kepada pembentukan saya kata tadi sifat 20. Saya cakap terang-terang, sifat 20 yang membentuk. Itu yang saya kata. Sekarang saya dah kaji sampai ke kitab Sanusi, Ummu Barahin semua. Dah siap dah dalam komputer ni, cuma nak tulis saja, tapi tak tahulah bila masa Allah bagi masa. Kan? Saya kata saya nak tulis tajuk dia Formula S20. Sebab orang yang kata 20 tu mana datang 20? Macam mana boleh sampai 20? Kenapa tak 19? Kenapa tak 21? Kenapa tak 50? Kenapa tak 13? Bahkan saya kata perbezaan. Kalau Abu Hasan Syari, dia kata apa nama 7 sifat saja. Abu Mansur Maturidi tambah jadi 13. Lepas tu imam yang ke belakang, Asy'ariyah yang ke belakang, yang dipelopori oleh Imam Haramain, Juwaini dengan Baqillani, dan dikutip semua ni, himpun semua oleh Sanusi, jadikan 20. Zaman Abu Hasan Syari tak ada 20. Bohong kalau kata Imam Abu Hasan Syari kata 20. Tak ada. Abu Hasan Syari dia kata 7 saja. 7 saja. Bukan 20. Abu Hasan Syari tidak pernah ada kata dia ada 20 sifat, tak ada. Tu saya namakan, saya boleh tunjukkan nanti, insya-Allah doakan, tolong doa pada saya nak tulis kitab. Explain. Ya. Daripada dulu dah kuat nanti insya-Allah. Tapi tak apa, nanti kita iqamah hujah, kita tulis satu-satu. Sebab dia pun tak tahu sebenarnya, bagi can dekat dia. Kita jelaskan. Kita minta satu je, dia tolong baca je. Ya, insya-Allah. Baik. Itu antara perbezaannya, perbezaan jadual-jadual tu. Segala contoh-contoh di atas perlu diperluaskan, merangkumi semua isu-isu penting pada setiap golongan yang menyeleweng, sekurang-kurangnya merangkumi kelima-lima golongan utama asasi yang bertentangan dengan Ahlussunnah Jamaah, iaitu Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah. Dan sekarang ni saya tambahkan satu lagi, sekularisme, iaitu dalam konteks materialisme, sosialisme, modernisme dan lain-lain.
Sebab tu saya amat sokong Majlis Agama Islam Pahang, ya, berkenaan yang khutbah Jumaat mufti itu cukup betul. Bahkan saya baru ni saya masuk dalam satu website, saya jawab. Dia orang kata, ini saya masuk politik sikit, dia orang kata bahawa ada mufti kata haram kita ikut parti yang anti-Islam, kan? Dan diletakkan 10 dalil parti Islam tu, parti yang anti-Islam. Saya kata 10 tu tak cukup, ada yang lebih besar. Ada lebih besar daripada 10 tu. Saya masuk dalam website baru ni. Saya kata tengok, tolong jangan dengar cakap saya je. Tengok website sesawang International Socialism. Type kan dalam Google. International Socialism. Senang saja. International Socialism. Dan kita semua tahu sosialisme adalah anti berlawanan dengan Islam. Tengok siapa wakilnya di Malaysia. Siapa wakil? DAP. Wakil. Boleh tengok ketua-ketuanya yang ada sekarang ni, pimpin dia sekarang, melainkan seorang baru mati pengurusi dia tu. Dia pergi ke seminar di Barcelona, di Zurich, di Manila dan lain-lain lagi. Tengok. Saya kata ini adalah wakil gerakan sosialis sedunia. Memanglah haram. Memang kata Tok Mufti tu jazakallah khair, dia orang yang berani. Stand itu kita sokong. Alhamdulillah, saya syukur saya datang ke bumi Pahang ni. Saya orang Pahang berani. Ini bukan masalah parti. Mufti bukan dia orang parti, tapi dia orang Islam, mempertahankan akidah Islam. Penting boleh. Bahkan dengan sebab kekurangan fahaman manhaj Ahlussunnah Jemaah, terdapat ramai pejuang As-Sunnah yang terjebak dalam perselisihan isu-isu furuk dan cabang yang remeh, padahal mereka sepatutnya mengutarakan isu-isu manhaj yang sepatutnya menjadi dasar perbincangan utama antara Ahlussunnah wal Jemaah dan golongan bid'ah, dan bukan isu-isu fiqh yang diharuskan berjihad kenaannya. Okey, boleh baca. Kemudian di samping keistimewaan Ahlussunnah, saya juga senaraikan sifat-sifat umum golongan yang terpisah dari Ahlussunnah wal Jemaah. Apa sifat-sifatnya? Satu, kita nak kenal pasti dia apa sifat-sifat yang golongan, saya tak sebut golongan bid'ah. Sebenarnya sifat-sifat umum golongan bid'ah. Tapi saya sebagai akademik ilmiah, saya letak golongan yang terpisah dari Ahlussunnah Jemaah. Tapi yang pentingnya, antara tujuannya ialah supaya apa? Kita sendiri yang ikut follow Ahlussunnah Jemaah, kita jangan ikut sifat-sifat orang bid'ah. Kadang-kadang kita mengaku kita ikut sunnah, tapi kita perangai kita macam golongan bid'ah juga. Bid'ah juga. Kita kena ambil iktibar tu. Antara sifat-sifatnya ialah jahil berkenaan yang hak atau kebenaran. Saya ambil sebab kecil saya nak baca. Jahil berkenaan yang hak atau kebenaran dan menilai menghukum menurut hawa nafsu. Jahil berkenaan yang hak membuatkan mereka menilai atau menghukum dengan keraguan atau tanggapan cita rasa akal menurut hawa nafsu tanpa ilmu yang kukuh. Itulah saya kata. Misalnya jahil berkenaan hak, tuduh Wahabi, tak Wahabi ke apa semua sekali. Kita pula jangan ikut perangai dia. Kita jawab secara ilmiah, jangan emosi, kita rasional, secara hikmah. Ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah. Dan peringatan yang baik, dan jadilhum billati hiya ahsan. Ni tak payah nak tembak-tembak misal, tak payah. Ikutan hawa nafsu menghasilkan penilaian atau hukuman yang zalim tanpa keadilan. Tak baca, tak nilai, tak itu, tak ikut kaedah, tak ikut manhaj, tak ikut usul fiqh, tak ikut usul akidah. Main ini saja. Ya, kita kata ikut Quran dan hadis semua sekali. Dia kata kena tambah lagi, kena tambah filosofi daripada Yunan. Kan? Dan
syekh-syekh filosofi itu, Aristotle ke, Plato ke, Demokritus itu semua musyrik. Orang musyrikin. Mana boleh? Antara sifat umum golongan yang terpisah dari Ahlussunnah Jemaah ialah saling bercanggah pendapat. Sama-sama dia pun bercanggah. Tapi tengok sekarang ni geng-geng ada sunnah pun bercanggah juga. Itu iktibarnya yang membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Jaga baik-baik. Be careful. Berlebih-lebihan melampau dalam agama. Berlebih-lebih dan meninggi-ninggikan orang saleh, terutamanya para ulama salaf yang saleh yang sendiri mencemuh perbuatan ini. Ya. Kadang-kadang kita yang syekh-syekh pun, pengikut-pengikut pun dalam geng sunnah pun kita kata tak ni, tapi asabiah tu datang juga dalam pengikut geng sunnah. Apatah lagi memuliakan peribadi-peribadi atau kumpulan atau pendapat ahli bid'ah luar dari yang dibataskan syarak. Kemudian keempat, kemunafikan atau hipokrisi. Setiap dari golongan ini saling memfitnah golongan lain. Kelima, fanatik atau ekstremis atau ta'assub. Dan keenam, pengkafiran dan pemasikan golongan yang berlawanan dengan mereka tanpa dalil kukuh. Nampak? Tanpa dalil kukuh dari Al-Quran dan Sunnah dalam masalah ijtihad dan takwil. Kita jangan perangai macam tu pula. Ini saya langkah. Kemudian kita tengok fact sheet nombor 8, iaitu fact sheet E. Tadi D, E. Tindakan golongan yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jemaah. Sebab kita tak ada masa. Lagipun saya dah tahu nanti Ustaz Azali akan datang, dia akan kupas satu-satu. Saya ambil dia punya khulasah aja, kesimpulan je. Ya. Bahkan saya letak tepi ni gunting. Kalau nak boleh gunting, bawa je. Fact sheet ni. Ya, sebab tu kita letak had tebal, paper yang tebal. Satu, dalam kita kalau kita melihat satu individu atau golongan, satu puak atau pertubuhan yang nampak bertentangan dengan ahli sunnah jemaah, apa tindakan kita? Kita tak boleh nak kaut semua, nak fasikkan semua, nak kafirkan semua, nak islamkan semua, nak itu, nak munafikkan semua, tak boleh. Sebab manhaj 14 tadi dengan 15 kata apa? Berlainan darajat ilmu kesabaran, dan juga ahli sunnah wal jemaah ialah daripada golongan manusia biasa. Framework dia tu kita kena jaga. Maka sebab itu tindakan kita kepada orang golongan yang menyeleweng daripada manhaj yang sahih, kita bagikan pada 5 kat sini. Satu, mujtahid yang tersilap ijtihadnya. Tengok D, D. Ni. Mujtahid yang tersilap ijtihadnya. Kedua, jahil yang dimaafkan. Ketiga, pelampau yang disengajakan. Keempat, munafik zindik. Dan kelima yang ekstrim, barulah kita letak musyrik sesat. Kita baca satu-satu. Kategori dia yang pertama, dia mujtahid, seperti saya kata. Mungkin dia tak ada peluang nak belajar manhaj. Dia tak ada guru. Kadang-kadang dia keluar sekolah daripada mana? Daripada Gua Musang misalnya. Kan? Ataupun daripada mana? Dekat selatan tengah-tengah Jengka sana tu. Sekolah agama. Dia belajar macam biasa lah. Dia tak ada peluang macam antum semua sekali. Kita lah kena fahamkan. Kat Gua Musang ke apa, kita fahamkan. Mujtahid yang tersilap ijtihadnya. Banyak di antara para guru agama yang sebenarnya tidak berpeluang untuk mempelajari keseluruhan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang betul, atau kekurangan sudut-sudut tertentu dari ilmu syarak. Atau masalahnya saya meraihkan ada antara ustaz-ustaz dia belajar dekat Dioban. Dioban ni memanglah pusat sufi tarikat berat, tapi dia takhasus hadis. Dia mengajar Bukhari, Muslim semua ni. Dan saya tengok manhaj yang dia bawa tu, walau sebab dia dah ada asal hadis, dia dekat kepada kita.
Tapi secara manhaj dia tak dapat. Dia tak dapat. Sebab tu saya tengok kadang-kadang bukanlah nak kata nak puji Saudi ke apa semua sekali kan. Mengaji di Saudi Arabia ni lebih kukuh dalam kepahaman akidah, manhaj. Mungkin Jordan daripada anak-anak murid Syekh Nasruddin Albani. Tapi ada tempat-tempat lain macam di Mesir tu kurang sikit. Walaupun ada yang faham juga. Di Yaman ada beza sikit. Di Karachi atau Islamabad lain pula. Kita tengok. Jadi syekh-syekh ni pun ada juga beza. Ada pendekatan usul fiqh, ada pendekatan ahli hadis, ada pendekatan akidah, semua ada beza dia. Ya? Atau kekurangan sudut-sudut tertentu dari ilmu syara', atau tidak bermaksud untuk mengeluarkan ijtihad atau takwil yang lemah disebabkan kefahaman atau tingkatan ilmu mereka yang lemah. Apa kita buat pada golongan ni? Dimaafkan. Kita excuse dia berdasarkan keikhlasan mereka dan tiada sampai pengetahuan manhaj ahli sunnah jemaah yang mencukupi. Itu yang pertama. Kedua, jahil yang dimaafkan. Apa maksud jahil dimaafkan? Banyak yang tiada peluang mempelajari ilmu agama atau manhaj yang betul dan sempurna. Mereka hanya menerima ilmu dari guru-guru yang tidak mempunyai ilmu yang kuat dan mencukupi. Kalau duduk kat Kamboja lagi lah. Kalau duduk kat Vietnam lagi lah. Kan? Kita kena pergi tolong dia. Kita hantar korban ke apa semua kita ni. Atau, tengok ni. Ini zaman sekarang. Ataupun mereka mempelajari dari sistem pendidikan yang terbentuk atas kefahaman ahli sunnah wal jamaah yang kurang tepat. Sistem pendidikan dia sendiri. Sebab tu kita kena kemukakan kurikulum yang lebih sahih. Apa kita buat pada golongan ni? Sama tindakan seperti yang sebelah tadi. Dimaafkan berdasarkan keikhlasan mereka dan tiada sampai pengetahuan manhaj ahli sunnah wal jamaah yang mencukupi. Ketiga, ini kita kena ketatkan sikit. Pelampau yang disengajakan. Mereka dengan sengaja terus mengamalkan amalan-amalan bid'ah walaupun telah ditegur atau sampai pengetahuan manhaj ahli sunnah wal jamaah yang benar kepada mereka. Mereka tetap berdegil disebabkan muslihat peribadi. Dia ada muslihat, kedudukan, faedah kewangan, bisnes atau keduniaan. Maka bagi golongan ni dikategorikan sebagai pembuat dosa. Pembuat dosa, bukan kufur lagi. Jangan dia tak tolak, tapi dia ada kepentingan. Self interest. Tapi masih dikekalkan perhubungan hak mereka sebagai muslim. Nampak? Keempat, munafik zindik. Golongan ini menyembunyikan kebatilan. Mereka dengan kebatilan mereka dengan etikat dan amalan yang kufur serta membenci terhadap umat Islam khususnya ahli sunnah wal jamaah. Maka barulah golongan keempat ni kita hukum dia sebagai munafik atau jadi kufur jika mereka menzahirkan kekafiran mereka. Kalau dia dah zahir kekufuran mereka, maka kita hukum dia sebagai kufur. Dan yang akhir, musyrik yang sesat. Ini jelas. Yang tidak mengucap la ilaha illallah, yang syirik, yang sembah patung, yang itu, yang ini, macam-macam, yang percaya pada teori evolusi, etis apa semua. Wajib atas imam atau khalifah muslimin menyuruh mereka bertaubat di atas amalan syirik mereka yang mereka zahirkan. Kemudian kita dah tengok sifat-sifat keistimewaan golongan ahli sunnah. Kita tengok sifat-sifat golongan yang meleweng. Kita tengok bagaimana cara ahli sunnah wal jamaah berurusan dengan golongan-golongan yang menyeleweng. Dan akhir sekali kita tengok cara ahli sunnah. Sekarang kita tengok cara kita nak berurusan. Kita dah tengok hukum dia macam mana, kita tindakan kita pada golongan yang bertentangan dengan ahli sunnah jemaah. Sekarang kita tengok cara kita nak berurusan dengan mereka. Sebab dia macam lain-lain peringkat, lain-lain kategori. Jadi yang pertama ialah kewajipan utama ahli sunnah wal jamaah terhadap ahli bid'ah ialah menerangkan dan memberi amaran kepada umat Islam akan kesalahan mereka. Itu kewajipan kita. Kita tak boleh paksa.
Kita tak boleh paksa. Wajib kita menerangkan. Itulah saya rasa dasarnya Yayasan Tibian kita. Di samping itu diajarkan pula amalan as-sunnah yang betul dengan jelas dan nyata. Kita keluarkan buku, buat kuliah, macam-macam kita buat. Kedua, membezakan berurusan dengan mereka yang menzahirkan amalan bid'ah dengan mereka yang menyembunyikan. Kita bezakan. Ketiga, penuh ikhlas kerana Allah dalam segala usaha dengan mengharapkan perdamaian yang baik menurut kehendak syarak. Jangan apa, kemarahan kita membuatkan kita menaikkan sampai satu tahap benci lah apa semua. Tidak. Kita dakwah. Kerja kita ialah menyampaikan. Kemudian sentiasa mendoakan. Doa penting. Doakan agar diberi taufik, hidayat, rahmat dan pengampunan Allah terhadap mereka yang mengerjakan amalan bid'ah yang nyata belum sampai ke tahap kufur atau munafik. Kelima, solat jemaah di belakang imam ahli bid'ah yang tiada sampai ke tahap kekufuran demi memelihara syiar dan penyatuan ummah. Jangan sebarang-sebarang nak buat dua imam lah itu lah ini. Tapi tadi cerita dua imam ni, kami tengah makan tu saya cerita dulu. Dekat Masjid Haram dulu bukan dua imam, ada 4 imam. Tuan-tuan perempuan tahu tak kisah? Bukan lama. Dalam 60-70 tahun lepas saja. 50 tahun lepas saja. Bila masuk je pintu, kata pintu Babu Salam, sini ini kata ini sudut. Sini ada mimbar Imam Syafi'i. Ini mimbar Imam Maliki. Ini mimbar Hambali. Ini mimbar Hanafi. Kalau masuk pintu sana kena lari cari imam dia. Satu semayang 4 imam. Itu asabiahnya dulu. Saya bila dia campur jadikan satu, itu Imam Wahabi katanya. Tolaklah dalil Quran hadis. Sebab kata Ibn Taymiyah apa? Akal yang sihat tu dia tidak bertentangan dengan nas-nas yang sihat. Tak ada pertentangan, tidak ada perbalahan antara akal yang sihat dengan nas-nas yang sihat. Al-Quran hadis yang sihat, tidak ada. Jadi kita tengoklah sendiri. Kalau dah kiblat satu, imam kena satu lah. Dulu bukan ni je. Jadi tuan-tuan janganlah berasa sedih dengan apa tentangan yang kita rasai sekarang. Dulu lagi teruk kat Mekah. Saya dulu, masa dulu free, siapa pun boleh mengajar kat Masjid Haram. Saya belajar dengan Syekh apa Sufi, Syekh Abdul Karim Banjar, guru daripada Bangkok. Bahasa pun bahasa Bangkok. Nama apa? Ali Cahaya. Syekh Hussein Sirat. So ini sampai itu saya pergi ke universiti, saya belajar dekat ini kitab tu kata ini, saya buat perbezaan dan yang ni kita baca, kita tengok semua. Jadi kewajipan utama doa, solat jemaah. Itu saya kata tadi pada apa? Imam Masjid Haram dulu. Di Masjid Haram ada 4 imam. Berhati-hati serta cuba menjauhi kegopohan amalan mengkafir atau memfasidkan, terutama pada individu-individu tertentu. Kita berhati-hati. Keempat, ini kaedah ahli sunnah jemaah. Tolong underline, tulis balik. Penting sekali. Tegas dalam memperjuangkan dasar atau prinsip manhaj ahli sunnah jemaah. Dalam prinsip manhaj ahli jemaah kita tegas. Dasar kita tegas. Tetapi berlembut dalam proses pelaksanaan. Prinsip kita tegas. Pelaksanaan, dia punya execution, tanfiz dia. Pelaksanaan tu kita meraihkan hal keadaan, suasana, situasi, kadang-kadang adat, selagi dia tidak syirik dan kufur lah, kan? Kita buat bertahap-tahap. Tapi dalam prinsip kita kata ini prinsipnya. Pelaksanaan tu kita tengok tahap-tahap mana yang boleh kita raikan. Tegas dalam memperjuangkan dasar atau manhaj prinsip manhaj Ahlussunnah Jemaah, tetapi berlembut dalam proses pelaksanaan disebabkan perbezaan tempat, perbezaan zaman dan adat
sesuai dengan kaedah maslahah mursalah. Kemaslahatan umum diturunkan perutusan risalah Allah, iaitu meraihkan tahap kefahaman dan kemampuan yang berbeza-beza peringkat demi peringkat menuju kesempurnaan. Ya, kena baca bahagian maslahah mursalah dalam bab bid'ah dalam kitab ni. Bab bid'ah, maslahah mursalah penting sekali kena baca. Ya. Dan yang ketujuh, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sampailah kabar gembira. Ha? Dan janganlah menakut-nakutkan. Ha? Lepas tu, permudahlah dan jangan menyusahkan. Okay. Cara berurusan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, cara ahli sunnah jemaah berurusan dengan golongan yang menyeleweng. Ini saya letak ni. Ini dia adalah slide yang saya buat beri dekat perkampungan sunnah dulu. Macam mana masa kita? Berapa minit ni? Ya? Ya? 4 minit. Ya. Jadi daripada situ urusan dalam konteks Malaysia, ini dia saya letak sebagai manhaj Melayu yang saya kata. Ya? Okey. Saya letak daripada yang saya sembahkan dekat pengambilan sunnah di Perlis dulu awal tahun ni, manhaj Melayu. Daripada manhaj ahli sunnah jemaah, saya dah buat satu kerja manhaj Melayu sesuai dengan, wallah alam, ini ijtihad saya, pendapat saya, ya? Sesuai dengan kaedah sosiopolitik, kemasyarakatan negara kita. Saya kemukakan sebagai manhaj Melayu, satu kertas kerja. Saya ingat ada kot dalam YouTube, tak tahulah, dia orang ada pengamal sunnah baru. Okey. Jadi kita kembali tadi. Kita ada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Perpaduan ummah berteraskan 15 prinsip dasar manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu dari segi prinsip 15. Kemudian saya katakan tadi, selepas tu yang ini pula sebagai apa ni? Sebagai pelaksanaan, carta practicality, pelaksanaan dia. Manhaj ahli sunnah wal jamaah, kalau kita tengok kat sini, tengok sini. Tengok yang apa pink ni. Manhaj ahli sunnah jemaah kita bagi pada 4 yang utama. 1, konsep dan dasar akidah Islam. Lepas tu turun kepada rukun-rukun iman. Ini semua adalah akidah. Atas ni semua akidah. Sebab tu saya kata penting. Semua yang lain semua bertolak daripada akidah. Terupung. Cara saya pencapaian mungkin banyak jauh daripada orang lain buat. Saya tolak daripada perspektif akidah dulu. Di atas ni akidah. Daripada akidah tu, kalau dapat akidah yang betul, matlamat kita adalah ke arah menjayakan pembentukan ubudiyah yang betul. Manusia sempurna. Seperti yang saya takrifkan ubudiyah tadi tu. Apa dia ubudiyah? Sebab manusia dijadikan, makhluk dijadikan untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah. Ubudiyah mereka. Daripada situ, apabila akidah dah betul, kita menghasilkan apa? 2 perkara ni. Al-wala', kesetiaan sesama Islam, dan al-bara', yakni penolakan atau penyucian terhadap unsur-unsur yang bukan Islam. Al-wala' wal-bara' fil Islam. Kalau dia akidah betul, dia mesti mempunyai wala' dan bara' yang betul. Dah hasil pada situ, barulah pergi pada pelaksanaan. Pelaksanaannya senang saja. Bagikan 1 pada individu, 2 pada masyarakat atau jemaah atau negara. Tahap dia. Sebab kalau ini selesai, yang lain semua simple. Kalau manhaj dia selesai, akidah dia selesai, yang lain semua pelaksanaan jadi lebih simple. Sebab
Kalau ini dah settle, yang lain semua, ini dah, orang kata dah 80% dah selesai. Yang lain semua adalah pelaksanaan saja. Kalau pelaksanaan tu kita tengok individu ataupun kelompok. Itu saja. Kita tengok atas balik. Konsep dan dasar-dasar akidah. Ini kita tengok. Definisi kepentingan dan sumber akidah. Ini yang kita tengok ni. Kemudian dasar akidah dan amalan, martabat dalam agama. Kejap lagi kita masuk bab Islam, iman, ihsan. Bila ni baru kita turun kepada rukun-rukun iman, tiang-tiang dia. Atas bumbung dia. Lepas tu turun tiang-tiang dia. Apa dia? Beriman pada Allah. Dalam rukun iman yang paling penting ialah beriman pada Allah. Yang lain ikutan saja. Beriman pada malaikat, rasul, kitab, kadar-kadar itu semua adalah turutan daripada keimanan pada Allah yang betul. Ya? Jadi saya asingkan di sini, iaitu penetapan wujud Allah, bagian-bagian tauhid, penafian, ini penetapan bagian tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan nama-nama sifat, kemudian penafian pada akidah tauhid. Ini bab yang ke 8, 9, 10, 11 dalam kitab bab akidah, manhaj akidah tu. Jadi ini yang isbat, ini nafi. Ya? Ini beriman pada Allah. Kemudian kita gabungkan dengan iman kepada rukun-rukun iman yang lain. Pada rasul-rasul, kitab-kitab, malaikat-malaikat, hari akhirat dan qada-qadar. Daripada situlah kita dapat rangkumi ke arah kejayaan pembentukan ubudiyah yang betul. Dan daripada situ kita hasilkan al-wala' wal-bara'. Nanti baca. Sebab kecil kat sini. Dan pergi kepada amalan. Amalan kita bagi, seperti saya kata tadi, individu dan golongan atau masyarakat atau negara. Kalau individu, kita ambil iktibar daripada, nak tengok simpelnya, daripada satu surah yang Imam Syafi'i rahimahullah kata, kalau tak turun Quran ni, ayat-ayat lain, surah-surah lain, cukup satu surah yang pendek untuk jadi amalan pada manusia. Iaitu surah apa? Wal asri. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi di sini ilmu, amal, dakwah dan sabar. Kalau di sini masyarakat atau jemaah ikut kelompok tu besar mana? Dekat persatuan ke, dekat kampung ke, dekat mukim ke, dekat daerah ke, negeri ke, negara ke, ASEAN ke, apa semua, kita bagi pada itu. Menegakkan agama dan hal ehwal keduniaan kat sini. Barulah kita himpun kat sini menjadi apa? Golongan yang berjaya, ataupun dipanggil Al-Firqah An-Najiyah. Wah, ini dah nak habis. Okey. Dah balik. Ya? Baik. Daripada situ saya tekankan kat sini kita tengok. Sebab isu ni banyak isu politik sekarang ni yang panas dan semua orang suka bincang pasal politik. Kita tengok masyarakat, jemaah negara Islam, sistem kepimpinan. Kita ada ketua, amir, imam dan syura menegakkan agama dan hal ehwal keduniaan. Di sinilah kita boleh aplikasikan konsep wala' bara' tu. Ini satu. Saya nak tunjukkan saja satu aplikasi. Bukan apa? Nak tunjukkan di mana akidah tu boleh turunkan kepada pemerintahan, sistem organisasi. Ya, akidah Islam, ya, rububiyah, kauniyah, ya, nama-nama sifat-sifat uluhiyah. Itu yang saya katakan tadi. Orang banyak confuse, keliru dengan hak asasi manusia dan al-wala' wal-bara'. Kalau gerakan bersih takat sini saja hak asasi manusia. Dia belum tentu mengikut syariat. Dia mungkin ikut, dia mungkin tak ikut. Dia dalam apa? Kalimat rububiyah lagi. Dia belum masuk dalam kandungan
uluhiyah. Dia belum. Jadi kita bagikan kafir zimmi dengan kafir harbi, kita boleh bekerjasama dan kita bermusuh. Dasar mereka bukan pada lillahi ta'ala. Dasar mereka adalah keadilan, justice. Begitu juga. Tapi kalau orang Islam, dia pergi, orang Muslim daripada hak asasi manusia, dia pergi pada wala' wal bara', agenda syarak. Ini agenda rakyat. Muslim ke sini, orang Muslim daripada sini dia boleh pergi ke sini atau daripada terus ke sini. Dua-dua boleh. Muslim hakiki, Muslim fasik. Ketaatan sepenuhnya dakwah atau islah. Syariat Islam dan keadilan. Nampak? Daripada situ kita tengok perbezaan mana-mana organisasi, gerakan, parti atau peribadi Islam. Itu yang saya sebut tadi, gerakan tahaluf misalnya. Kalau nak tahaluf sebagian, kena tengok carta ni. Kemana kedudukan kita? Setakat mana kita boleh bertahaluf? Dah, ni balik. Apa? Ini tajuk wala' wal bara'. Sampai sekarang saya tak habis nak menulis. Bahan semua dah siap. Dah dekat 10 tahun dah. Ini antara kandungan yang saya tulis. Bukan apa, saya nak tunjukkan relationship dari sudut akidah tu supaya ada minat dia. Tercabut. Baik. Yang saya sebut, saya buat di perkampungan sunnah di Perlis baru-baru ni, manhaj Melayu. Tu yang saya sebutkan. Dalam perkara pelaksanaan sesuatu hukum, kita kena bezakan perkara yang sabat atau dalam pluralnya sawabit dengan mutaghayyirat atau al-marunah, tetap dan berubah. Sabat bermaksud tetap dan tidak berubah. Dalam konteks ajaran Islam ada perkara yang telah tetap dan tidak boleh dipinda dan diubah-ubah dasar, prinsip dan pelaksanaan. Antara perkara tersebut termasuk konsep sabat dalam aspek akidah dan hukum-hukum amaliyah yang dinyatakan secara pasti ataupun qat'i dalam Quran Sunnah. Mutaghayyirat, muru'ah, berubah. Pula bermaksud bahawa selain daripada perkara-perkara pokok dan dasar yang tidak boleh berubah, terdapat juga perkara-perkara ranting dan cabang yang boleh mengikut kesesuaian dengan perubahan maslahah manusia sepanjang peredaran zaman. Hal ini menjadikan agama Islam yang diturunkan oleh Allah sentiasa sesuai dan bersifat senang dan mudah untuk diamalkan. Ia terbukti bahawa hukum Islam tidak statik, sebaliknya bersifat anjal dan fleksibel. Tapi ini perlukan kepakaran, syarat-syarat semua sekali. Dalam di situ barulah saya pergi pada tarikh sejarah. Saya bezakan antara Rasulullah SAW dah menegakkan negara Islam di Madinah. Apa yang dia buat? Saya buat perbezaan, saya kaji berkenaan piagam Madinah ataupun sahifat Madinah dengan perlembagaan yang ada di negara kita. Kita jangan emosi. Kita tak kata semua perfect, tapi boleh diperbaiki. Tetapi paling kurang kita dah ada foundation dia. Curucuk-curucuknya semua dah kukuh. Kita cuba perbaiki saja. Tapi jangan kita dalam nak memperjuangkan hak asasi manusia, kita meruntuhkan apa yang ada. Curucuk-curucuk yang ada, yang telah ditanam oleh orang pejuang mereka yang dulu. Itu maksud saya. Kita proaktif, propositif. Itu yang masukkan ya. Sebab tu kita perlukan kefahaman manhaj yang betul dan perpaduan. Perpaduan. Saya bezakan ni. Saya tak nak baca semua, saya tunjukkan saja. Kepentingan piagam Madinah digubal setelah terbentuk negara Islam Madinah, model perpaduan masyarakat majmuk antara Aus dengan Khawarij dengan Yahudi dengan apa semua. Rasulullah SAW pun menghadapi masalah sama juga. Ini kita dah berbala-bala, kita pergi kaji balik piagam sahifat Madinah tu. Sebenarnya Barat sendiri mengiktirafkan sahifat atau piagam Madinah adalah
perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Perlembagaan sebelum British Common Law lagi. Tapi kita tak yakin. Ya? Tu saya kata jangan kita emosional, tak usah ada berbalak, kita buat kajian ilmiah. Gitu menjelaskan persoalan negara Islam, perundangan, siasat, hak asasi, kebebasan ekonomi yang berkaitan kehidupan masyarakat Myanmar. Merupakan kerangka pembentukan negara Islam pertama pada tahun 622 Masihi yang didukung oleh warga negara Madinah yang terdiri daripada Quraisy, Muhajirin, Ansar, Yathrib, Khazraj, Yahudi serta golongan yang mengikut berjuang bersama-sama mereka. Ini kandungan piagam Madinah. Pembentukan ummah, hak asasi manusia, persatuan kegenap warga negara, golongan minoriti. Ada, tak payah bimbang. Tugas warga negara, pemimpin negara, melindungi negara. Jadi apa yang saya nak cuba buktikan di sini, daripada pelajaran manhaj, daripada pelajaran akidah, semua ni turun cukup cantik. Pelajaran usuluddin paling penting. Bukan jadi pilihan yang last sekali pun nak masuk kuliah bagi pelajar kita. Tak nak masuk usuluddin sebab tak boleh nak cari kerja senang. Saya buat kat sini lah, saya baca ni. Tak apa ni, wallahualam, ni ijtihad saya. Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang baik untuk dicontohi. Perlu mengetahui konsep kontrak sosial, ketuhanan Melayu, Islam sebagai agama persekutuan dan raja berperlembagaan yang terbentuk di Malaysia sebagai platform menghasilkan kemerdekaan dari penjajah dengan cara aman dan seterusnya berpotensi mengukuhkan kedudukan negara Islam yang maju di masa hadapan. Kita kena pasti iktiraf apa yang ada boleh ke depan. Kita tak boleh nak tolak sejarah. Kita waris pada benda ni. Anak kita waris pada kita. Cucu kita waris pada anak kita. Kan? Jadi kemudian kita buat kajian seperti saya kata tadi. Itu ni saya bagi 4-5 slide saja. Nak tarikkan minat pada tuan-tuan belajar usuluddin. Rasulullah SAW sendiri mengambil masa untuk mendirikan negara Islam di Madinah, dimulai dengan pencaturan piagam Madinah. Kita orang Melayu Islam bernasib baik mempunyai satu kontrak sosial yang tersedia difahami dan dihormati oleh semua rakyat Malaysia, iaitu prinsip ketuhanan Melayu dan konteks manhaj Melayu. Ini dah kita nak buang ni semua. Kita nak pergi pada Malaysia. Hak orang Islam, hak wala barak, kita kena jaga. Tapi kita tak menafikan hak golongan minoriti seperti mana Rasulullah SAW tadi. Golongan minoriti dalam perlembagaan Madinah ada. Lainlah kita ni duduk dalam negara Kemboja misalnya, minoriti, orang Islam minoriti, atau Vietnam, atau Laos, atau Thailand. Saya selalu bincang dengan Dr. Ismail Lutfi, Rektor Universiti Patani sekarang. Konteks sosiopolitik di Patani sebelah tu berbeza dengan Malaysia. Dia berbeza. Tapi sebab kita sini majoriti, tapi di Indonesia lebih kurang sama. Ditakuti masa depan generasi Melayu Islam akan tergugat dan tergadai, malah hak asasi Islam, orang Islam di Malaysia akan sedikit demi sedikit terhakis menuju negara sekular sepenuhnya seperti propaganda Parti Sosialis yang mempelopori konsep Malaysia melalui slogan hak asasi manusia, tajaan kufar barat. Wallahu alam. Ini lampiran saya cakap tadi. Jadual A, B, C, D semua, pembandingan dengan ahli kalam dan lain-lain. Okey. Time. Saya sikit lagi. Attraction supaya tak ada orang balik. Saya telah belum berapa minit? Okey, kejap. Sikit je. 1 minit ni. Okey. Saya pernah dulu ada satu perkhemahan pelajar-pelajar Patani gabung dengan pelajar-pelajar Malaysia, 14 orang yang saya ada, termasuk Ustaz Razali dengan Ustaz Yahya. Kita gabungkan, kita buat perkhemahan
tahunan di Mekah. Daripada situ saya telah ditugaskan untuk beri satu kertas kerja dan saya tulis kertas kerja ni. Maksudnya kertas kerja ni dah sudah 20 tahun dah saya tulis. 22 tahun gitu. Maksudnya kepentingan akidah yang betul dalam membentuk satu masyarakat dakwah yang diredai. Saya tulis begitu. Sebab akidah mesti betul. Apa-apa saja perjuangan, pertubuhan, gerakan Islam, harakah, apa semua sekali, akidah mesti betul. Kalau tidak, banyak sia-sia. Seperti yang saya cerita kat kedai kopi tadi, saya dah tengok try tabligh, saya dah try ikhwan, saya dah try tarikat, saya dah try arkam, semua sekali. Arkam tu saya tengok seronok. Pasal apa? Dia ada ekonomi, dia ada itu, dia ada ini, semua sekali. Kalau dulu tahun 1981, setahun tu, yang naik ke terbang dan hari-hari tawaf kat Masjid Haram, pakai muka Melayu, pakai jubah hijau dengan serban, saya lah tu. Saya lah tu. Jubah hijau, betul-betul hijau lah ni, kan? Kita. Tapi sayangnya mana pergi? Banyak orang yang ikhlas. Datuk pun rasa macam tu juga. Ada sepihan-sepihan, kan? Sebenarnya yang kata halal hab dulu Arkam yang start. Bihun halal, mi halal, kicap halal. Kan? Tapi bila akidah out, inilah hasilnya. Sebab tu manhaj kena betul, akidah kena betul. Wallahu a'lam.